A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Okay, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita, masih merahmati kita semua untuk sama-sama kita merebut peluang yang terbesar. Peluang yang terbesar ialah kehidupan. Sebab kehidupan itu adalah modal untuk kita mendapat ganjaran besar di sisi Allah di akhirat besok. Tanpa ada masa, tanpa ada kehidupan, maka peluang untuk dapat apa saja kebaikan tertutup. Jadi bila Allah panjangkan umur kita walaupun satu saat, maka itu adalah peluang dan juga rahmat Allah supaya kita berebut peluang tersebut dengan sebaik yang mungkin. Sebab peluang itulah peluang untuk kita mencari modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam kepada semua. Okey. Jadi hari ini kita sambung surah Al-Munafiqun, ayat yang ke 9. Dia kaitan ayat ke-9 dengan sebelum ni, dia sangat berkait rapat. Kalau ayat sebelum ni Allah menceritakan tentang sifat orang munafik. Sifat orang munafik yang dengki kepada Nabi, dengki kepada Islam, yang sombong, dan mereka sampai tahap merancang untuk membunuh Nabi, merancang untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Dan juga Allah sebut sifat-sifat mereka sampai tahap mereka mereka melabelkan Nabi itu orang yang paling hina, dan mereka anggap mereka adalah orang yang paling mulia. Dan juga Allah tempelak mereka bahawa kemuliaan itu bukan bergantung pada harta, bukan bergantung pada pangkat dan kedudukan, tapi kemuliaan itu adalah milik Allah. Maka siapa yang mengikut perintah Allah, dia akan mendapat kemuliaan. Siapa yang ikut pemilik kemuliaan, maka pasti dia akan dapat kemuliaan. Dan siapa yang menentang pemilik kemuliaan, maka dia akan tentu dapat kehinaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi kemuliaan itu sebenarnya adalah milik Allah, milik Rasul dan milik orang yang beriman. Sebelum kita sambung ayat 9, saya nak sentuh sikit ayat 7 dan 8. Kalau kita perasan, kalau kita perasan, ayat 7 berakhir dengan la yafqahun. Ayat ke-8 berakhir dengan la ya'lamun. Apa beza? Apa beza la yafqahun dengan la ya'lamun? Dalam bahasa Arab, la yafqahun daripada perkataan al-fiqhu. Al-fiqhu. Kalau ya'lamun berasal daripada perkataan al-ilmu. Jadi tengok perkataan asal yafqahun daripada al-fiqh. Dah jadi bahasa Melayu kan fiqh, fiqah. Subjek fiqah.
La ya'lamun berasal daripada ilmu, pun dah jadi bahasa Melayu, ilmu. Jadi perbezaannya apa? Perbezaan kalau la yafqahun, maknanya dia faham secara mendalam, faham secara detail. Ini la yafqahun. Adapun la ya'lamun, faham secara umum. Sebab itulah Allah sifatkan orang munafik ini, dia tidak faham secara umum pun tak, secara detail pun tak. Dan juga Allah sifatkan orang beriman dalam surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kemudian waliyunziru, qaumahum iza raja'u ilaihim. La'allahu Surah At-Taubah ayat 122. Okey, cuba kita tadabbur ayat ini. Allah kata, ini berkenaan dengan sebab turun ayat ni ialah bila Nabi isytiharkan perang jihad, sahabat ni faham agama. Bila faham agama, mereka nak berlomba untuk dapat kelebihan mati syahid. Jadi mereka tak nampak kematian, tapi mereka nampak kelebihan mati syahid. Jadi bila nampak kelebihan mati syahid, kematian tu bukan satu benda yang besar. Sebab selepas mati akan dapat hadiah yang sangat lumayan. Jadi bila Nabi isytihar perang, semua sahabat nak pergi berjihad. Maka turun ayat melarang mereka, jangan pergi semua berjihad. Allah kata apa? Falaula, kenapa tidak ada nafar? Kenapa tidak ada satu kullu firqah? Setiap kumpulan tu ada satu golongan. Setiap kumpulan ada satu golongan yang pergi untuk belajar agama. Jangan pergi semua pergi berjihad. Kalau 1000 semua pergi berjihad, salah. Al-Quran kata ada daripada 1000 tu kena ada sekelompok yang pergi buat apa? Pergi belajar agama. Tapi Allah tak guna perkataan liya'lamun ataupun liyata'allamu. Yata'allamu. Allah tak guna liyata'allamu. Tapi Allah guna liyatafaqahun. Beza. Kalau liyata'allamu berasal daripada ilmu. Kalau yatafaqahun berasal daripada fiqh, tafaqquh fid din. Jadi maksudnya apa? Pergi belajar kena tafaqquh, tak cukup ta'allum. Kena belajar secara mendalam. Macam kita baca tafsir lah. Kadang-kadang kita baca tafsir, kita tahu maksud dia. Tapi secara mendalam, apa pengajarannya, nak kait dengan kehidupan, kita tak faham. Bila tak faham, dia panggil ya'lamun. Dia tak panggil yafqahun. Okey? Jadi bila belajar agama, kena sampai tahap liyatafaqahun. Bukan yata'allamu. Liyatafaqahu fid din. Mereka faham agama secara mendalam, secara detail. Kemudian dah faham, barulah waliyunziru. Barulah mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Jadi hasil kefahaman tafaqquh dia akan melahirkan satu lagi tanggungjawab, iaitu dia akan sampaikan. Sampaikan kepada siapa ni? Qaumahum, kaum mereka yang pergi berperang. Jadi masa pergi sahabat yang pergi berperang, dia tak ada peluang nak belajar agama. Jadi mereka ada benda yang mereka tertinggal. Ada maklumat yang mereka tak faham. Maka yang pergi belajar agama ni, bila mereka yang balik berjihad, mereka kena ajar pada yang pergi berjihad, yang tak sempat nak belajar.
Tengok Islam menunjukkan apa tu? Islam nak bagi tahu pentingnya ilmu. Kalau pergi berperang pun balik tu kena tanya balik apa yang dipelajari oleh orang yang tak pergi berperang. Saling bertukar maklumat ataupun ilmu. Izar raja'u, bila ahli yang pergi berjihad, raja'u kembali kepada penduduk Madinah. Semoga la'allahum yahtadun, semoga mereka yang tak sempat belajar tu dapat juga hidayat hasil daripada tafaqquh mereka yang tak pergi berperang. Jadi sekarang Allah nak beritahu apa ni? Selepas tafaqquh fi din, dia mesti ada waliyunziru. Selepas tafaqquh, dia mesti ada inzar. Jadi dalam ayat ini jelas apa tujuan pergi belajar? Jelas pergi belajar supaya tafaqquh, dan lepas tafaqquh supaya apa? Liyunziru. Lam ni dalam bahasa Arab dia panggil lamu ta'lil, iaitu untuk. Jadi bila belajar ada tujuan. Satu, untuk dia faham dan dia beramal. Yang kedua, lepas dia faham dan beramal, dia wajib sampaikan. Ini tujuan kemuncak kepada belajar. Sebab itulah saya nak sebut sekian kali, siapa yang belajar tapi dia tak sampaikan, dia sebenarnya belum tafaqquh. Dia setakat taklum je. Belajar dah bertahun-tahun tapi sepatah pun tak sampai. Pada suami ke, pada anak ke, pada jiran, sepatah pun tak sampai. Sebenarnya dia belum tafaqquh fid din. Dia taklum sahaja. Kalau dia tafaqquh, bukti dia tafaqquh fid din ialah dia sampaikan. Dalilnya ayat ni. Bila tafaqquh yunziru. Boleh? Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi kalau kita perasan ayat 7 ni, dia hujung dia la yafqahun. Ayat 8 hujung dia la ya'lamun. Apa yang membezakan? Kalau kita perasan ayat 7 sebelum la yafqahun cerita pasal apa? Cerita pasal sifat orang munafik yang melarang orang Ansar memberi bantuan makanan ke apa-apa bantuan kepada orang Muhajirin. Jangan bagi pada Nabi, jangan bagi pada orang Muhajirin, sehingga mereka dalam masalah dan mungkin akhirnya orang Muhajirin meninggalkan Nabi. Itu targetnya. Akhirnya mereka tak beriman dengan Nabi. Sebab apa? Nabi tak boleh bagi bantuan makanan ataupun keperluan hidup. Tapi akhirnya Allah kata apa? Mereka tak faham. Yafqahun. Adapun ayat 8 cerita pasal apa? Abdullah bin Ubay dan geng dia mengatakan, kami adalah orang paling mulia dan Nabi orang beriman tu orang yang paling hina. Okey, antara dua ni, satu pasal rezeki lah. Sebab orang munafik ni anggap, ayat 7 dia anggap rezeki tu seolah mereka yang menentukan. Mereka boleh nak bagi pada siapa, boleh nak halang daripada siapa. Yang ayat 8 bukan pasal rezeki, tapi pasal kemuliaan. Dia rasa diri dia mulia dan dia rasa Nabi dan orang beriman hina. Jadi antara dua ni, yang mana perlu kefahaman yang mendalam dan yang mana perlu faham mudah difahami. Soalan antara dua pasal rezeki itu adalah daripada Allah. Allah memiliki segala khazanah harta di langit dan di bumi. Yang kedua, kemuliaan tu adalah milik Allah dan milik orang yang beriman. Antara dua ni, yang mana paling susah ataupun paling sukar untuk difahami? Tak sampai lagi soalan. Sebenarnya yang paling susah ialah pasal rezeki. Manusia cukup susah nak faham bahawa rezeki itu daripada Allah. Buktinya apa? Buktinya dia rasa kalau dia tak bekerja dia boleh mati.
Kalau dia tak bekerja bersungguh-sungguh, dia jadi miskin. Tapi bila ditanya, siapa bagi rezeki? Mulut dia akan jawab Allah. Tapi amalan dia, praktikalnya, dia rasa macam yang akan bagi rezeki ialah usaha dia. Setakat mana dia usaha, itu yang akan menentukan rezeki dia. Jadi ramai manusia susah nak faham pasal rezeki. Maka Allah guna perkataan la yafqahun. Mereka tak faham secara detail. Yalah, kita pergi bekerja, akhir bulan dapat gaji, kemudian duit daripada gaji, hasil penak lelah kita beli makanan, kita makan. Jadi kita rasa itu usaha kita. Kita tak rasa makanan yang kita beli itu daripada mana, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan daripada mana, daripada tanah. Dan tanah tu tumbuh-tumbuhan sebab apa? Sebab hujan. Hujan tu siapa yang turunkan? Allah. Dia tak boleh fikir sampai ke situ. Yang dia fikir, ini hasil penak lelah aku, keluar pagi balik petang. Jadi akhirnya Allah kata la yafqahun, mereka tak faham secara detail. Adapun pasal kemuliaan, Nabi ni ajak buat benda yang baik. Nabi solat, ajak orang solat, Nabi cakap benar, ajak orang cakap benar. Secara mudah kita faham, Nabi lah orang mulia. Orang munafik pula bercakap bohong, suka bersumpah, suka tak tepat janji, suka khianat amanah. Secara mudahnya kita faham, inilah yang hina. Jadi bila benda mudah difahami, Allah guna la ya'lamun. Sebab la ya'lamun tak perlu faham secara halus ataupun detail. Mudah aja. Pencuri dengan orang yang solat, siapa lebih baik, siapa lebih mulia? Orang yang solat. Jadi benda simple je. Itu pun dia tak tahu. Tapi kalau bab rezeki, kena fikir secara mendalam. Ramai orang terbabas pasal rezeki. Sebab apa? Tidak ada tafaqquh. Boleh faham? Boleh faham. Saya tak tahu boleh faham ke tak. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Okey, kita sambung. Ayat 9. Jadi ayat 9 ni sebenarnya Allah nak bagi tahu apa punca orang munafik ni sombong, dengki, sehingga dia rasa dia boleh menentukan rezeki, sehingga dia rasa dia boleh menjadikan orang muhajir lapar. Apa puncanya? Puncanya ialah mereka kaya, mereka ada harta. Bila mereka kaya, mereka ada harta, mereka rasa mereka ni memiliki kuasa untuk menentukan orang tu boleh lapar, boleh miskin, ataupun boleh kenyang dan boleh kaya. Jadi orang munafik dan juga ramai manusia tertipu bila apa? Bila ada duit banyak, bila ada pangkat. Cuba buka surah At-Taubah ayat 55. Ini Allah nak beritahu punca orang munafik ni sombong sebab dia ada harta. Dia kagum dengan pangkat, kedudukan, harta. Surah At-Taubah menceritakan ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum innama yuridullahu liyu'adzibahum watazhaqa anfusuhum Okay, surah Taubah ayat 55. Cuba tadabbur. Okey. Fala tu'jibka amwaluhum. Wahai Muhammad, amwaluhum, harta mereka. Harta siapa ni? Orang munafik. Wala auladuhum, dan juga anak-anak mereka yang hebat, yang berjaya tu, la tu'jibka, jangan menjadikan engkau kagum. Jangan menjadikan engkau kagum. Jadi orang munafik ni tertipu sebab apa? Sebab dua benda. Satu, harta.
Yang kedua, anak-anak. Ini yang dicakap pada orang Ansar, jangan bagi duit, jangan bagi bantuan pada orang Muhajirin. Sebab mereka ada duit, mereka ada kelebihan. Dan inilah punca mereka tertipu dengan kehidupan dan mereka susah nak dapat hidayah. Sebab tu Allah larang Nabi, jangan engkau rasa kagum dengan harta dan anak-anak orang munafik. Pengajarannya apa dia? Apa pengajaran setakat ni? Kita biasa tengok orang kaya, kita rasa kagum tak? Kita taklah kaya sangat, tapi bila tengok orang kaya naik Merc, rumah besar, banglo, pakaian pun branded kan, kita rasa apa? Rasa kagum ke rasa biasa-biasa je? Boleh jawab? Cik Kamariah Jaafar. Boleh tulis surah Taubah ayat 55. Puan Nurza boleh tulis ayat kan. Tapi yang lagi hebat ialah boleh mendalami, boleh tafaqquh ayat ni. Jadi soalan saya tadi, bila kita tengok orang kaya, kita tak kaya sangat. Bila tengok orang kaya, kita rasa kagum ke rasa macam biasa ataupun tawar? Kita rasa kagum. Oi, semua jawab kagum. Okey. Kagum Ustaz. Okey, saya nak tanya soalan kedua. Apa hukum kita rasa kagum bila tengok orang kaya? Kak Puspa jawab biasa je. Ini jawapan melawan arus. Semua jawab kagum, dia jawab biasa. Tapi yang melawan arus belum tentu salah. Rasa tawar. Betul ke ni? Biasa-biasa. Encik Abu Bakar biasa-biasa. Betul ke ni? Okey, tak apalah, saya nak tanya. Bila kita tengok orang lebih kaya pada kita dan kita rasa kagum, apa hukum rasa kagum tu? Hukum dia haram. Puspa kaya. Hukumnya haram, betul. Jawapannya betul. Apa dalil? Apa dalil? Ayat surah At-Taubah ayat 55. Allah kata, jangan rasa kagum dengan harta orang munafik. Maknanya bila kita rasa kagum, hukumnya haram. Sebab Allah larang, jangan rasa kagum. Ustaz, kenapa tak boleh rasa kagum? Itu bukan nikmat. Baca ayat seterusnya. Dulu kagum, sekarang biasa je. Biasa-biasa, betul kan ni? Kalau orang bagi 1,000 dengan 10,000, yang mana nak? Kalau nak 10,000, makna ada lagi rasa kagum tu. Kalau biasa-biasa, ambil yang 1,000 je. Okey. Sebab apa tak boleh rasa kagum? Dengar. Jawapannya seterusnya. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya, yuridullah. Allah nak liyu'azzibahum, untuk mengazab. Tapi kagum dengan orang Muslim yang kaya, tak boleh. Tak, jangan kagum dengan orang Muslim yang kaya. Tapi kagumlah kepada orang Muslim yang dermawan. Kalau kaya kedekut, apa kebaikannya? Sebab itulah Abu Bakar terkenal bukan sebab dia kaya, tapi terkenal sebab dia dermawan. Okey? Jadi kenapa tak boleh kagum? Sebab Allah kata, Allah nak, bila Allah bagi harta yang banyak pada orang munafik ataupun pada orang kafir, apa tujuan? Liyu'azzibahum, supaya Allah mengazab mereka dengan harta yang banyak, dengan anak-anak yang berjaya. Di mana Allah azab ni? Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Okey, macam mana tu? Apa bentuk azab? Kalau azab di akhirat besok kita boleh faham. Tapi sekarang Allah kata azab ni fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Saya kagum dengan Ustaz Abid. Jangan kagum dengan orang. Tapi rasalah malu bila kita tak buat macam dia. Okey? Sekarang
Ini saya nak sentuh sikit. Maaf saya cakap. Kadang-kadang bila kita tengok ustaz tu hebat sangat kan, kita pun rasa kagum, kita pun puji. Tapi bila kita dengar kisah sahabat seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, kita tak rasa apa-apa je. Sedangkan mereka tu bukan setakat kaya, tapi mereka bagi semua harta dan mereka dijamin ahli syurga. Tapi bila kita dengar cerita Abu Bakar macam cerita orang biasa je. Itu salah tu, salah. Kena utamakan orang yang paling utama. Sahabat Nabi ni adalah sebaik-baik ummah, generasi terbaik. Jadi kalau orang biasa kita kagum, sahabat kita kena 10 kali kagum. Jangan lebihkan orang biasa dibanding dengan para sahabat. Okey? Jadi Allah nak azab orang munafik dengan harta dalam kehidupan dunia. Macam mana tu? Kata ulama, kata ahli tafsir ialah penat. Azabnya ialah mereka penat cari harta. Itu pun dah azab. Tak ada orang dapat harta dengan senang, kecuali yang terlibat dengan YNDB ataupun apa-apa yang bentuk rasuah kan. Jadi nak dapat harta ni penat. Itu pun bentuk azab. Kemudian yang kedua, azab yang kedua apa dah? Tamak, nak lagi. Rasa tamak tu pun azab. Bila dah ada rasa tamak, bila banyak, nak lagi, jiwa tak tenang. Azab yang kedua. Azab yang ketiga, nak simpan dan nak jaga supaya tak kurang ataupun tak dicuri. Itu pun azab yang ketiga. Azab yang ketiga. Azab yang keempat apa dah? Kesudahannya, penghujung kehidupannya ialah dia tengok apa yang dia simpan, apa yang dia usaha, tengok sikit pun tak membantu dia di saat kematian dan selepas kematian. Itu kemuncak kepada azab. Jadi sebab tu tak boleh kagum dengan harta. Harta bukan boleh menyelamatkan manusia. Maka jangan kagum dengan harta, tapi kagumlah dengan iman. Sebab tu saya sebut beberapa kali, Imam Hasan Basri berkata, hebatnya Abu Bakar bukan sebab solat malam. Hebatnya Abu Bakar bukan sebab puasa. Tapi hebatnya Abu Bakar sebab keyakinan dalam hatinya. Yakin pada janji Allah, yakin pada tawaran Allah dan Rasul, maka dia sanggup korbankan segala-gala. Itu kehebatan. Jadi kalau nak kagum, jangan kagum pada harta. Jangan kagum pada individu. Kagumlah kepada amalannya, kepada keimanannya. Okey? Kemudian, seterusnya Allah nak buat apa ni? Harta yang Allah bagi pada orang munafik. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ, supaya mereka mati, وَهُمْ كَافِرُونَ, dalam keadaan mereka kafir. Jadi mereka mati dalam keadaan kafir sebab apa? Tak sempat bertaubat. Kenapa? Kenapa tak sempat bertaubat? Sebab sibuk dengan harta, sibuk dengan anak. Jadi kalau anak dan harta menyebabkan mereka susah hidup kat dunia dan mereka diazab di akhirat, punca ialah harta, maka kenapa kamu nak kagum? YNDB pun azab ustaz. YNDB tak azab, orang yang terlibat tu azab. Okey. Boleh Boleh Jadi mulai sekarang Al-Quran nak merawat kita. Jangan kagum bila tengok orang kaya, dan kalau kita ada harta banyak, jangan perasan kita lebih baik daripada orang. Sebab sekarang kita sedang diuji. Lagi banyak harta, lagi naik pangkat, lagi besar ujiannya, dan lagi mudah tergelincir. Okey? Jadi sekarang kita tahu apa punca orang munafik, sombong, dengki, dan usaha mereka siang dan malam untuk menghancurkan Islam. Puncanya dua benda ni, harta dan anak. Maka datanglah ayat seterusnya selari dengan ayat yang sebelum tu. Kalau orang munafik boleh rosak, boleh hancur sebab harta dan anak-anak, maka Allah tak nak benda ni berlaku pada orang yang beriman. Allah sayang pada orang beriman. Maka Allah pun bercakap, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman.
Wahai orang beriman. Maknanya Allah nak bercakap siapa ni? Allah nak cakap dengan siapa ni? Ini khas untuk orang yang mengaku beriman. Bila Allah bercakap ya ayyuhallazina amanu, makna Allah nak bagi tahu ada satu perintah kebaikan yang kamu wajib laksanakan sesuai dengan pengakuan kamu sebagai orang beriman, ataupun ada larangan yang Allah nak larang sesuai selari dengan keimanan kamu. Jadi bila mengaku beriman, dia ada tanggungjawab. Bila mengaku beriman dengan Allah, dia ada tanggungjawab apa dia? Wajib ikut perintah Allah dan wajib meninggal larangannya. Jadi sesiapa yang beriman, siapa yang mengaku beriman, wajib dengar apa yang Allah nak cakap. Kalau siapa baca ayat ya ayyuhallazina amanu tapi tak faham apa yang Allah cakap, sebenarnya dia belum beriman kepada Allah. Kalau beriman, tadabbur apa yang Allah nak sampaikan. Okey? Kemudian apa larangan? La tulhikum. Janganlah tulhikum, melalaikan kamu, amwalukum, harta kamu, wala auladukum, dan tidak juga aulad, anak-anak kamu. Allah larang, jangan jadi macam orang munafik. Mereka lalai disebabkan harta dan anak-anak. Kamu orang beriman, hendaklah berbeza dengan mereka. Jangan lalai dengan harta-harta kamu dan anak-anak kamu daripada apa? Lalai daripada apa? Daripada tujuan sebenar kamu diciptakan. Tujuan kamu dicipta ialah an zikrillah, dari zikrullah. Jadi zikrullah ni bila sebut zikrullah, orang Melayu biasa faham apa dia? Berzikir lepas solat kan, berzikir ramai-ramai. Tak. Bila sebut zikrullah ialah umum. Lebih tepat pada semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, sama ada perkataan atau perbuatan. Jadi sekarang kita faham zikrullah berdasarkan daripada Al-Quran, iaitu semua amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, sama ada perkataan ataupun perbuatan, maka dipanggil zikrullah. Kita berzikir subhanallah, mendekatkan kita kepada Allah, maka zikrullah lah. Kita baca Quran sehingga kita faham dan kita semakin mentaati Allah berdasarkan ayat yang kita faham, maka baca Quran itu adalah zikrullah. Kita solat, mendekatkan diri kita kepada Allah, zikrullah. Tapi kalau solat tak mendekatkan kita kepada Allah, itu bukan zikrullah. Kalau zikir subhanallah subhanallah tak mendekatkan kita kepada Allah, sekadar rutin harian, maka itu bukan zikrullah. Berapa ramai yang berzikir tapi dia tak rasa cinta pada Allah, itu bukan zikrullah. Dia tutup aurat tapi tak mendekatkan dirinya kepada Allah, mulutnya tetap bercakap bohong, itu bukan zikrullah. Jadi zikrullah apa saja amalan yang mendekatkan kita kepada Allah, sama ada baca Quran, sama ada berzikir, sama ada salat, sama ada sedekah, sama ada pergi haji, sama ada puasa, sama ada solat malam, sama ada bantu orang miskin. Apa saja yang bila kita buat kita rasa semakin dekat pada Allah, maka dia termasuk zikrullah. Dan sebenarnya inilah tujuan zikrullah. Allah sebut dalam Al-Quran, innama nahnu
nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Allah sebut zikr dalam Al-Quran, sesungguhnya nahnu, hanya kami yang menurunkan az-zikra. Zikra. Zikra dia dalam ayat ni apa maksud dia? Apa dia? Zikr dalam ayat ni ialah Al-Quran. Sebab itulah kata ulama, antara zikir yang paling besar, yang paling penting dan wajib ialah membaca dan tadabbur Al-Quran. Sebab macam mana kita nak dekat diri kepada Allah dalam keadaan kita tak faham apa yang Allah cakap dalam Al-Quran, apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Macam mana kita nak dekatkan? Dekat dengan Allah dengan mentaati dan meninggal larangannya. Dan semua perintah dan larangan ada dalam Al-Quran. Jadi zikrullah yang paling besar ialah mentadabbur Al-Quran. Sebagaimana kata Ibn Qayyim, tidak ada sesuatu yang paling besar faedah, yang paling besar manfaat melainkan baca dan tadabbur Al-Quran. Okey? Okey, jadi zikrullah umum apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Tujuan manusia dicipta adalah ibadat ataupun zikrullah. Ini matlamat dia. Jadi ini matlamat manusia dicipta, iaitu beribadat ataupun zikrullah. Tapi akhirnya dia melencong. Apa dia? Sibuk dengan harta ataupun sibuk dengan anak cucu. Jadi bila dia tak sempat nak beribadat, tak sempat nak solat, tak sempat nak tadabbur Al-Quran, disebabkan dua ni, maka kata ulama, cari harta ketika itu adalah hukumnya haram. Sibuk dengan anak ketika itu hukumnya haram. Dia sibuk jaga anak sampai terlepas solat 5 waktu kan, ataupun solat zuhur, maka sibuk dengan anak ketika itu hukumnya haram dan dalam dosa. Apa dalil? Ni. Allah kata janganlah harta dan anak kamu menyibukkan kamu daripada tujuan kamu diciptakan. Berapa ramai ni yang sibuk dengan harta tak sempat nak solat. Berapa ramai sibuk dengan anak solat lambat. Berapa ramai yang sibuk dengan harta tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Seolah dijadikan apa? Ini matlamat dia. Dah bertukar dah. Seolah dia dicipta untuk cari harta, untuk lahirkan anak dan besarkan anak. Tak. Ini hanyalah sebagai wasilah. Allah bagi harta, Allah kata apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Ujian ataupun wasilah. Jadi ini bukan matlamat, matlamat di sini. Maka Allah larang, janganlah dua benda ni melalaikan kamu daripada matlamat kamu diciptakan. Kalau sampai tak sempat beribadat, maka hukumnya cari harta ketika itu haram. Cari tambah duit ketika itu haram. Duit dah cukup makan, tapi dia cari lagi sampai solat lambat, maka cari harta ketika itu hukumnya haram. Sebab itulah banyak contoh dalam Quran, dalam sirah yang menunjukkan Nabi dan para sahabat dan salafus salih, mereka tinggal dua benda ni. Saya ulang, mereka tinggal dua benda, harta dan anak, bila anak dan harta menghalang ibadat mereka. Contohnya apa? Kenapa Nabi dan para sahabat diperintah berhijrah ke Madinah?
Bila berhijrah ke Madinah, ada yang tinggal harta. Semua tinggal, satu benda pun tak bawa. Dan ada yang terpaksa meninggalkan anak. Sebab apa? Sebab semasa mereka di Mekah, matlamat mereka dicipta terhalang. Nak beribadat tak boleh, nak solat diganggu, nak berdakwah disekat. Maka bila tujuan hidup terganggu, kena tinggal yang ni. Boleh faham? Tapi sekarang dah terbalik dah. Mereka, ramai manusia menganggap ibadat mengganggu ni untuk mereka mencari harta. Sebab mereka anggap ini matlamat. Maka akhirnya dia tinggal yang mana? Dia tinggal ni. Dia tinggal ibadat. Sebab dia anggap ini mengganggu matlamat mereka. Dan juga contoh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada harta, ada keluarga, ada rumah. Ada pendapat mengatakan mereka keluarga bangsawan. Tapi kenapa mereka pergi ke gua? Sebab bila mereka pergi ke gua, mereka tinggal ibadat ke tinggal harta? Bila mereka pergi ke gua, mereka tinggal ibadat ke ataupun tinggal harta? Mereka tinggal harta. Kenapa? Sebab harta ni mengganggu ibadat mereka. Harta ni mengganggu zikrullah. Maka mereka tinggal semua. Sebab mereka dicipta untuk beribadat pada Allah. Jelas. Ini Al-Quran ni, ayat ni nak merawat penyakit kita. Penyakit kita apa dah? Kita bagi masa banyak untuk harta dan anak. Sedangkan matlamat kita dicipta zikrullah. Keluar pagi, balik petang, kadang-kadang sampai malam. Hanya nak cari harta. Solat dilewatkan. Aurat dibuka. Benda haram kita sapu. Akhirnya kita lebih kurang sama dengan orang munafik. Akhirnya kita sama dengan binatang haiwan. Ya Allah sebut dalam surah Muhammad. Orang-orang kafir ni makan, minum, seronok macam sama dengan binatang. Matlamat mereka nak seronok, nak makan je. Jadi kita sebagai orang beriman wajib berbeza dengan orang kafir. Wajib berbeza dengan haiwan. Matlamat kita kat sini. Lepas bila kita kerja di mana-mana tempat, sampai tak boleh nak solat ataupun sampai solat kita lambat, wajib kita tinggalkan kerja tu. Sebab apa? Kerja ni mengganggu ibadat. Yang Allah kata jangan sampai solat lambat, sampai kena buka aurat, jangan, hukumnya haram. Okey? Kemudian Allah kata apa? Waman yaf'al. Dan siapa yang melakukan demikian, faulaika, maka mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Cuba tengok Allah sebut lagi siapa yang buat demikian. Buat apa ni? Mereka dilalaikan oleh harta dan anak sampai tak sempat beribadat, tak sempat zikrullah, tak sempat nak tadabbur Al-Quran kecuali setelah pencen. Maka Allah kata itulah orang yang rugi. Sekarang Quran nak merawat penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua yang ada kepada hampir semua manusia. Apa dia? Iaitu manusia menganggap orang yang rugi siapa? Orang yang tak banyak duit, tak banyak harta, pangkat rendah, kerja guard, kerja kerani, kerja buruh kasar. Secara umum kita anggap itulah orang yang rugi. Tapi Quran kata tak. Yang rugi bukan orang miskin. Yang rugi bukan kerja buruh. Tapi yang rugi ialah sibuk dengan harta sampai tak sempat beribadat. Harta banyak. Cuba faham. Cuba faham. Orang biasa cari harta sebab apa? Orang biasa cari harta sebab nak rugi ke nak untung? Orang cari harta nak untung.
Tapi Allah kata, sebenar orang cari harta itulah yang khasiruh, rugi. Bila tu? Bila kerana cari harta, mereka tak sempat beribadat. Mereka tak sempat berzikir. Sebenar Allah kata itulah rugi walaupun duitnya bilion. Ya Allah, kita dah anggap orang duit banyak untung, orang duit sikit rugi. Tak. Orang yang untung ialah orang yang sentiasa beriman, beribadat kepada Allah walaupun tidak ada duit. Dan orang yang rugi ialah orang yang terlewat solat, terlupa nak berzikir pada Allah, terlupa nak baca Quran walaupun duitnya juta-juta. Sebenarnya Allah kata itulah orang yang rugi. Bolehkah? Cuba buka surah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 15. Ha? Betul. Apa dah? Ambil kul. Daripada kul. Kul. Innal khasirina khasiru anfusahu ala zalika wal Okay, surah Az-Zumar ayat 15 Cuba tengok. Allah perintah pada Nabi, qul wahai Muhammad, qul wahai Muhammad, bagitahulah kepada umat kamu, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang khasirin, sama ini khasirun. Sesungguhnya orang yang rugi siapa ni? Adakah orang miskin? Adakah orang yang kerja buruh kasar? Adakah orang yang kerja guard? Tak. Allah kata, iaitu allazina khasiru, orang-orang yang rugi diri mereka. Diri mereka rugi. Maksud apa ni? Kita kalau rugi kat dunia, contohlah kita berniaga tapi bankrupt. Badan kita okey lagi, sihat lagi, boleh makan, boleh bekerja lagi, boleh cari ganti. Tapi kalau rugi kat di akhirat besok, badan dia tak boleh nak buat apa-apa, bahkan badannya terbakar. Jadi Allah kata orang yang paling rugi sebenarnya ialah orang yang rugi dirinya. Sebab tu ulama kata kat dunia tak rugi pun. Orang kata kita rugi macam mana? Tak, kamu belum rugi. Sebab kamu masih ada nyawa, kamu masih boleh bertaubat, kamu boleh beramal soleh. Tapi bila di akhirat, bila kamu masuk kategori orang yang rugi, kamu tak boleh buat apa dah. Tak ada dah nak cover, nak apa, tak ada dah. Dan wa ahlihim, ahli mereka pun rugi juga. Mereka tak dapat berjumpa anak-anak isteri mereka. Bila masuk neraka, kerugian yang kedua apa dah? Tak dapat jumpa anak, tak dapat jumpa isteri sampai bila-bila. Kita rugi kat dunia, anak masih ada, isteri masih ada kat depan. Dah masih boleh makan. Sebenarnya belum rugi. Bila ni? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian Allah kata, ala zalika, ingatlah, itulah khusranul mubin. Khusran. Itulah kerugian yang sangat besar. Tapi di mana ni? Bukan kat dunia, tapi di akhirat besok. Jadi kerugian yang sebenar ialah di akhirat besok. Bukan kat dunia. Jadi jangan menyesal, jangan rasa rugi bila kita tak dapat bekerja di musim PKP ni. Bila kita tak naik pangkat, bila dipotong gaji, dipotong allowance apa semua, tak dapat kemudahan. Jangan rasa rugi. Tapi rugilah, rasalah rugi bila dalam tempoh PKP banyak masa kita di rumah tapi masih terbuang. Baca Quran pun tak banyak, tadabbur pun tak, zikir pun tak banyak. Itu patut kita rasa rugi. Kamu rugi duit bukan rugi sebenar, tapi rugi ialah zikrullah. Dah masa Allah bagi, sihat pun Allah bagi,
COVID-19 pun tak ada kat kita, tapi masih tak berzikir, masih tak solat awal waktu. Inilah sebenarnya orang yang rugi. Okey? Tengok satu ayat je, tapi kalau kita baca, kita faham, rasa macam, ya Allah, selama ni aku rasa aku untung, aku okey, tapi sebenarnya aku masih rugi. Sebab tu ulama kata kadang-kadang satu ayat yang boleh menyentuh hati kita, yang boleh mengubah cara kita berfikir dan mengubah kehidupan kita, lebih baik daripada kita baca khatam sampai 30 juzuk tapi tak mengubah apa-apa. Okey? Jadi kita berhenti setakat ayat 9. Kita sambung besok insya-Allah hari Jumaat. Besok kelas yang terakhir. Kita akan habiskan surah Munafikun, dan saya anjurkan, saya galakkan, hafalah surah ni. Hafalah surah Al-Munafikun supaya apa? Supaya apa yang kita tadabbur, yang kita faham, yang kita dah hayati akan terus ada dalam ingatan kita dan akan terus menjadi panduan dalam kehidupan kita seterusnya. Bila cari harta, ingat ayat ni. Ya Allah, aku cari harta ni sampai terlewat solat. Buat apa? Matlamat aku nak beribadat pada Allah. Berhenti, stop. Sebab tu Allah puji orang beriman pada hari Jumaat. Allah kata apa? Bila kamu berniaga, tapi bila diseru azan untuk solat Jumaat, berhenti. Kalau kamu berhenti, perniagaan kamu tak melalaikan kamu. Dan bila habis solat Jumaat, keluar, sambung balik cari rezeki. Tapi ingat, wazkurullaha katsira. Masa kamu cari rezeki, jangan lupa zikrullah. Dan kena zikir pada Allah lagi banyak. Sebab bila kita cari rezeki, kita cari dunia, lagi banyak ujian, lagi banyak cabaran. Maka kena lagi banyak berzikir pada Allah supaya kita tidak tergelincir. Okey? Kita tutup insya-Allah besok. Soalan, bagaimana nak seimbangkan antara hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah mengikut apa yang Allah kehendaki? Bagaimana nak seimbangkan? Sebenarnya kalau kita ikut perintah Allah, dalam Al-Quran dan ikut anjuran sunnah Nabi SAW, maka hidup kita seimbang antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Itu yang Nabi terapkan. Sebab tu Aisyah bila ditanya apakah akhlak Rasulullah, Aisyah kata akhlak Rasulullah Al-Quran. Kenapa? Sebab bila kita faham Quran, hubungan kita dengan Allah pun sempurna, hubungan dengan manusia pun sempurna. Selagi tak faham Quran, selagi tak ikut ajaran Al-Quran sepenuhnya, kita tak seimbang. Kadang-kadang kita fokus pada ibadat, hubungan dengan Allah, solat, puasa, pergi umrah berkali-kali, tapi tak peduli pada orang miskin, kita akan dicela. Kadang-kadang kita banyak sangat bagi bantuan, sampai tak solat malam, sampai hubungan dengan Allah pun ada masalah, tak seimbang. Sebab apa? Kita ikut nafsu ataupun ikut orang ramai. Jadi kalau betul nak seimbang antara hubungan dengan Allah dan hubungan manusia, maka kita tadabburlah ayat demi ayat. Sebab itulah tazkirah Nabi yang pertama bila pergi ke bila berhijrah ke Madinah. Tahu tak apa dia tazkirah Nabi yang pertama? Sampai-sampai je Nabi bagi tazkirah ringkas. Pertama apa dia? At'imut ta'am, bagi makan. Bagi makan pada siapa? Pastilah pada orang miskin. Orang yang dah kaya, dah cukup makan, tak perlu kita bagi makan. Itu hubungan dengan manusia. Pertama sekali Nabi cakap hubungan dengan manusia. Kemudian yang kedua, wasilul arham, sambung hubungan silaturahim. Jangan duk bagi makan sampai anak saudara, sepupu kita abaikan. Jaga hubungan silaturahim. Yang ketiga apa dah? Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah malam ketika orang ramai sedang tidur. Itu hubungan dengan Allah. Tadkhulu al-jannata bisalam. Kalau kamu buat 3 benda ni, ada satu riwayat, ada satu lagi yang keempat kan. Sebarkan salam. Sebarkan salam, bagi makan orang miskin, sambung hubungan silaturahim dan salat malam. Kalau kamu buat 4 benda ni, Nabi kata apa? Tadkhulu al-jannah bisalam. Kamu dijamin masuk syurga dengan selamat, tanpa ada halangan. Dalam 4 benda ada hablum minallah, salat malam, dan ada hubungan dengan manusia. 3 hubungan dengan manusia. Bagi salam, jangan cakap ataupun buat benda yang menyakiti hati orang.
Yang kedua, bagi makan. Siapa yang lapar, bagi makan. Siapa yang tak ada pakaian, bagi pakaian. Yang ketiga, sambung hubungan silaturahim. Jadi mesej Islam cukup jelas. Di hari pertama, ketika Nabi sampai di Madinah, cukup jelas. Iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan manusia kena seimbang. Dan tak mungkin kita dapat seimbangkan melainkan kita faham Quran dan faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam zikir pagi dan petang ada doa kita mohon ampun dan selamat dalam agama dunia. Apa kaitan dengan ayat yang kita baca hari ini? Dia ada kaitan lah bila kita minta Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan agama kita, selamatkan dunia kita. Kaitan dengan ayat ini ialah supaya agama yang kita belajar tu dapat kita amalkan, iaitu menjadi ilmu yang bermanfaat, supaya keluarga kita tu tak menjadi penghalang untuk kita mentaati Allah, supaya harta kita selamat, iaitu harta kita tak menjadi penghalang untuk kita mentaati Allah dengan sebaik yang mungkin. Salat kita menjadi khusyuk sebab harta ataupun anak-anak tak mengganggu. Jadi kaitannya kita minta supaya Allah jadikan keluarga kita, anak kita, harta kita bukan melalaikan kita ataupun mengganggu ibadat kita yang utama. Wa antum fajazakumullahu khairan. Bagi makan ke orang miskin dan sebarkan salam. Saya nak sebut satu, bila bagi makan atau bantu orang miskin, jangan sekali-kali sebab musim Ramadan ni ramai orang bagi bantuan. Saya nak ingatkan satu peringatan yang penting. Bila kita bagi bantuan, makanan ke pakaian ke apa-apa bantuan, jangan sekali-kali mengharapkan bantuan, balasan. Walaupun ucapan terima kasih, walaupun kita mengharapkan dia berdoa pada kita. Itu kebiasaan orang Melayu. Bila dia bagi bantuan, dia minta apa? Tolong doakan saya. Jangan minta. Sebab Allah sebut sifat al-abrar dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang al-abrar ni, orang yang beriman, yang ahli syurga, suka bagi makan pada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang. Kemudian dia kata apa lagi? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan pada kamu semua betul-betul kerana Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tak nak langsung apa-apa bentuk balasan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, antara bentuk balasan juga ialah kita minta orang berdoa pada kita. Itu bentuk balasan. Jadi bila bagi je habis cerita. Lupakan. Jangan minta, saya bagi sedekah ni, saya bagi zakat, tolong doa pada saya. Bila minta orang berdoa setelah kita bagi bantuan, sebenarnya kita masih mengharapkan balasan daripada manusia. Jangan. Lagi pula orang yang berakal, orang yang waras, dia nak balasan daripada Allah ke balasan daripada manusia? Beza tak balasan daripada Allah dengan balasan daripada manusia? Balasan manusia mungkin kita bagi tom yum sepinggan, dia bagi sepinggan, dia tak bagi satu periuk. Kalau kita bagi RM50, mungkin satu hari dia bagi 100, itu je lah. Ataupun paling kurang dia bagi ucapan terima kasih. Tapi kalau Allah yang balas, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbayang di kepala. Jadi kalau balasan yang Allah sediakan terlalu hebat, apa lagi kamu nak harap balasan daripada manusia? Tak payah harap apa-apa, walaupun ucapan terima kasih. Bila kita bagi orang tak ucap terima kasih, jangan kecil hati. Sebab kita buat kerana Allah dan kita mengharap balasan yang lagi hebat. Ucapan terima kasih ke doa tak ada apa. Jadi jangan mengharap apa-apa balasan, walaupun kita mengharapkan doa daripada orang yang kita bantu. Tak pandai nak sampai pada suami, ustaz, apa yang telah kita tadabbur. Tak pandai sampaikan, tak apa. Bagi link supaya suami dengar, ataupun beli pen drive, bagi pada suami dengar dalam kereta. Banyak alternatif. Memanglah kita isteri ni susah nak sampaikan. Kalau pandai sampai pun kena perli kan. Jadi banyak alternatif. Beli pen drive saya, rakaman tadabbur saya yang juzuk 30, bagi hadiah pada suami. Hadiah hari jadi. Tak payahlah bagi kek ke tiup lilin, bagi pen drive tu. Harga dia pun tak mahal, 150 je.
Mungkin masa satu hari ni dia tak dengar, minggu depan tak dengar, tahun depan mungkin dia dengar dalam kereta dan di mana-mana. Sebarkan salam bagi orang makan, hubungi. Okey. Apa? Secara ringkas, apa beza tafsir, terjemah dan tadabbur? Tafsir ni secara ringkas, tafsir hanya ulama-ulama yang ada ilmu dan cukup syarat yang boleh mentafsirkan Al-Quran. Ilmu apa ni? Ilmu ulum Al-Quran, ilmu bahasa Arab, ilmu nasah dan mansukh. Jadi ulama yang hebat, yang cukup syarat baru boleh mentafsirkan. Orang biasa macam saya ni pun tak boleh tafsir. Terjemahan biasalah. Terjemah secara umum. Qul huwallahu ahad, katalah Allah itu esa. Itu terjemahan biasa. Siapa-siapa yang mahir dalam bahasa dia boleh terjemah. Adapun tadabbur dia lebih daripada tafsir dan lebih daripada terjemahan. Tadabbur ni, saya bagi contoh, bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berkata, kamu tak akan mencapai kebaikan sehingga kamu infak apa yang kamu sayang. Kita dah faham, itu tafsir. Tapi tadabburnya apa dia? Balik rumah, cari harta yang paling kita sayang dan kita bagi. Sebab apa? Sebab kita nak kemuncak kebaikan di sisi Allah. Sebab Allah tawarkan, kalau nak kebaikan di sisi Allah, kena bagi yang paling kita sayang. Tadabburnya ialah balik rumah, cari yang kita sayang, bagi. Itu tadabbur. Jadi tadabbur ni bukan setakat faham, bukan setakat menghayati, tapi praktiskan terus. Wallahu a'lam. Ustaz, saya di bahagian sel. Tiada aktiviti, maksudnya tiada sel. Bagaimana nak berlapang dada dan berniat bekerja semata-mata kerana Allah? Apakah amalan ataupun zikir yang boleh saya amalkan? Tak ada zikir, tak ada amalan khusus bila kerja tak ada ataupun sel tak ada. Yang ada Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila sel tak ada, kerja pun tak banyak, gunakan masa tu untuk bekerja dengan Allah, iaitu menjadi orang bertakwa. Gunakan masa, kalau ada 5 jam free, tengok tadabbur Al-Quran, tengok rakaman. Sebab tak mungkin kita jadi orang bertakwa melainkan kita faham Al-Quran dan kita amalkan satu persatu. Dan Allah janji dalam Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Kadang-kadang rezeki itu Allah bagi bukan daripada sil kita, tapi Allah bagi macam Allah bagi pada Nabi Yusuf. Allah bagi pada Nabi Yusuf bukan setakat sil tak ada, dia pun tak menjual apa-apa. Bahkan dia dalam penjara, tapi sebab dia bertakwa pada Allah, dia sabar dengan ujian, Allah bagi apa? Jawatan Perdana Menteri. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ramai orang tak faham bertakwa itu adalah salah satu daripada kerja utama. Dia ingat takwa ni macam sampingan. Tak. Takwalah kerja utama kita. Jadi berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan. Bila kita faham ayat Allah, kadang-kadang duit tak ada, jiwa tenang. Tapi kalau tak faham ayat Allah, duit banyak tapi tak puas dan sentiasa tamak. Sekarang orang adakah wajib belajar bahasa Arab? Tidak ada dalil mengatakan wajib. Cuma Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan ada satu kaedah dalam fiqh, ma la yutimul wajib illa bi fa huwa wajib. Satu benda yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengan perkara yang sunat, maka yang sunat ni menjadi wajib. Jadi kaedah tu digunakan oleh Syekhul Islam. Dia mengatakan belajar bahasa Arab wajib. Kenapa? Sebab wajib faham agama. Dan faham agama tak akan sempurna kecuali faham Al-Quran. Dan faham Al-Quran tak akan sempurna kecuali faham bahasa Arab. Itu pendapat dia lah. Tapi sebenarnya ramai yang tak faham bahasa Arab tapi boleh faham Al-Quran melalui kelas tadabbur. Ramai yang tak faham bahasa Arab tapi boleh faham agama. Jadi pendapat paling kuat tidak wajib belajar bahasa Arab. Yang wajib faham Al-Quran. Dengan apa cara tak penting. Sama ada kamu mahir dalam bahasa Arab ke, ataupun kamu ikut kelas tadabbur daripada ustaz yang mahir bahasa Arab pun cukup. Sekarang orang kira hantar anak ke sekolah yang hebat, jadi sibuk cari duit. Lebih kurang samalah. Bila dia hantar anak ke sekolah yang hebat sebab nak glamour, sebab ikut orang ramai,
maka akhirnya dia akan terperangkap dengan ciri-ciri orang munafik. Dia berbangga dengan sekolah, berbangga dengan keputusan, tapi akhirnya anaknya tak akan faham agama. Jadi tak perlu, kalau kita nak anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang qurratu ain, tak perlu hantar sekolah yang mahal-mahal, yang glamour, tapi hantarlah anak kita belajar agama dan faham agama. Insya-Allah dia akan terkenal di sisi Allah dan di sisi penduduk langit. Walaupun kat dunia orang tak terkenal, yang penting di sisi Allah dia terkenal. Ustaz, boleh rekomen sekolah yang buat tadabbur? Setakat ni saya tak tahu. Setakat ni saya rasa macam tak ada je sekolah tadabbur. Penerangan yang terbaik. Tafsir perlu ilmu ulum. Okey, dah. Kagum dengan harta hukumnya haram. Baru tahu ni. Betul lah. Sebab Allah larang, jangan kagum. Jangan tertipu dengan dunia. Okey, cukup Kita jumpa lagi besok pukul 11 insya-Allah, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.